Hai, Assalamualaikum, anda bersama saya Maya dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku dalam dan luar negara dalam arena teknologi sepanjang minggu lalu. Berita pertama, kita mulakan dengan pesawat prototipe boom supersonik iaitu XB-1 telah memulakan penerbangan sulungnya pada 2 minggu yang lalu. Pesawat prototipe dengan 3 enjin ini akan menjadi asas kepada pesawat penumpang supersonic Overture yang mampu membawa sehingga 80 penumpang pada kelajuan Mach 1.7. Sekiranya semua berjalan lancar, Overture akan melakukan penerbangan pertama pada tahun 2026 dan mula membawa penumpang menjelang 2029. Setakat ini, United Airlines, Japan Airlines dan American Airlines adalah antara syarikat penerbangan yang berminat untuk menggunakan Overture. Khairul Aming dan TikTok Shop telah mencatatkan nama di Malaysia Book of Records bagi rekod jualan terpantas RM1 juta melalui TikTok Shop Live. Anugerah ini adalah lanjutan daripada rekod yang telah dicatatkan pada awal Februari 2024 yang lalu, di mana sebanyak 80,000 telah berjaya dijual di TikTok Shop dalam hanya 3 minit 28 saat, sekaligus mencapai angka jualan melangkaui RM1 juta. Seterusnya, kerajaan sedang meneliti penggunaan direct to cell yang membolehkan telefon pintar berhubung terus melalui satelit. Keadaan ini menjadikan satelit dapat beroperasi seolah-olah seperti sebuah menara telekomunikasi. Dengan langkah ini, kadar liputan dijangka akan dapat lebih meluas dan meliputi pelbagai kawasan yang sukar dicapai sebelum ini. Menteri Komunikasi menyatakan teknologi baru ini mungkin akan dilaksanakan seawal 2025 kelak. Teknologi xenotransplant ialah teknologi yang telah dibangunkan sejak sedekat lalu bagi menyelesaikan isu kekurangan penderma organ. Oleh itu, saintis mendapati organ kinzig ialah analog terbaik sebagai ganti kepada organ manusia kerana saiz yang sama dan kinzig membiak pantas. Demikian itu, Richard Sleman dari Massachusetts telah menjadi manusia hidup pertama yang menerima ginjal kinzig. Doktor dari Massachusetts General Hospital menjadikan beliau manusia hidup pertama menerima ginjal kinzig yang telah disunting jam bagi membolehkan ia sesuai digunakan oleh manusia. Selepas lebih seminggu, organ dapati berfungsi dengan normal tanpa tanda penolakan. Bermula sesi persekolahan tahun 2027 kelak, pelajar sekolah rendah di Malaysia akan diajar mengenai asas kecerdasan buatan AI. Antara modul yang diajar kelak ialah fasih digital yang merupakan salah satu daripada 7 kepakaran yang perlu dikuasai pelajar sekolah. Kepakaran dalam AI dilihat perlu untuk tenaga kerja masa depan. Pengajaran dalam AI kemudiannya akan diteruskan ke peringkat sekolah menengah dalam mata pelajaran sains komputer, teknologi maklumat dan komunikasi serta reka bentuk dan teknologi. Pihak berkuasa am bagi penjagaan hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi telah memperkenalkan inisiatif baru dalam usaha memudahkan proses pelaksanaan tawaf haji. Melaluinya, kenderaan elektrik dalam bentuk kereta golf mula disediakan khusus untuk membantu jemaah haji warga emas, uzur dan kurang upaya menunaikan ibadah di Tanah Suci. Difahamkan bahawa kenderaan elektrik ini telah diperkenalkan sejak permulaan bulan Ramadan dan beroperasi di bahagian bumbung Masjidil Haram. Sebanyak 50 kenderaan disediakan dengan ia boleh membawa 10 orang penumpang untuk setiap perjalanan. Penyelidik dari Aston University kini telah berjaya mencatatkan kelajuan pemindahan data tertinggi menggunakan seutas gentian optik. Kelajuan 301 terabyte dicapai dengan menggunakan jalur gelombang yang wujud dalam kabel gentian optik yang sebelum ini tidak digunakan untuk penghantaran data. Aston University bekerjasama dengan Nokia Bell Labs di Amerika dan National Institute of Information and Communication Technology (NICT) Jepun untuk membangunkan teknologi baru ini. Lebih 10 juta rakyat Malaysia telah mengemaskini maklumat padu. Ini sekaligus memperlihatkan lebih 1/3 daripada rakyat Malaysia telah melakukan kemaskini pada pangkalan berkenaan setakat 30 Mac 2024. Mengikut perancangan awal, orang ramai diberi masa sehingga 31 Mac 2024 untuk melakukan kemaskini, yang mana data berkenaan akan dihimpunkan dan membantu kerajaan dalam melakukan pelbagai perancangan dan keputusan. Ia tidak diketahui lagi apakah akan berlaku selepas tarikh 31 Mac 2024, sama ada akan terus dibuka untuk pendaftaran ataupun sebaliknya.
Sam Bankman-Fried yang merupakan pengasas perkhidmatan pertukaran wang kripto telah dijatuhkan hukuman penjara 25 tahun oleh mahkamah di New York. Beliau didapati bersalah dalam 7 pertuduhan melibatkan pengubahan wang haram dan penipuan atas talian pada November lalu dalam kes penipuan yang melibatkan kerugian mencecah $8 bilion. Sepanjang perbicaraan saksi yang terdiri daripada bekas kaki tangan FTX dan Alameda Research mengatakan SBF terlibat secara sengaja memindahkan dana pelanggan untuk kegunaan peribadi. Skandal FTX menyebabkan pelbagai nilai kripto dan juga beberapa syarikat kripto lain turut terjejas teruk dan hanya kembali pulih sejak 3 minggu lalu. Platform pembayaran Alipay kini menyokong lebih 2 juta peniaga dan peruncit di Jepun. Langkah ini dilihat telah memudahkan urusan perbelanjaan dan pembayaran oleh pengguna tempatan yang melancong ke Jepun. Imbasan kod QR Alipay Plus menggunakan Touch 'n Go e-wallet dan MyPB Public Bank dapat dilakukan dengan mudah. Di Malaysia sendiri, 2 dompet digital yang menyokong Alipay Plus adalah Touch 'n Go e-wallet dan juga MyPB oleh Public Bank Berhad. Maka berakhirlah berita mingguan untuk kali ini. Sekian daripada saya Maya dan kita berjumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat puasa semua. Bye!